Okey, baik, 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 baik. Thank you Cikgu Aisyah. Dan juga thank you Cikgu Syahid kerana menjemput saya untuk membuat sedikit perkongsian maklumat berkenaan dengan UTP dan apa kita punya program tajaan kita dan juga program bantuan kewangan yang kita ada lah. Pertama sekali saya ingin ucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi kepada adik-adik MRSM Teping. Okey, adik-adik boleh dengar clear tak suara kat ni? Cikgu Syahid, boleh dengar? Cikgu Syahid. Ni ke ni? Okey, dengar. Okey, baik. Alright. Okey, pertama sekali just ada share screen sekejap. Okey sekali. Okey, welcome to UTP semua. Okey. Untuk makluman adik-adik, UTP ni kepada siapa yang tak tahu detail berkenaan dengan UTP, kita just nak maklumkan yang UTP ni pada tahun ni dah lebih kurang tahun ke-24 dah. Okey, terletak di Seri Iskandar Perak. So UTP ni lebih kurang dalam 1 jam lebih lah, 1 jam setengah daripada MRSM Teping ke UTP. Okey, kita punya staff akademik ni maksudnya lecturer ada lebih 339. Pelajar kita ada seramai 6,800 student, hampir 7,000. Kita punya alumni seramai 19,000, tahun ni lebih kurang jadi 20,000. Graduate employability ni maksudnya pelajar yang dah tamat pengajian, dah graduate, mendapat pekerjaan di dalam bidang yang berkaitan dalam masa 6 bulan adalah seramai dalam 91%. Okay. Lepas tu juga lepas tu juga kita, untuk program akademik yang ada di UTP, kita ada buat masa ini ada sebanyak 55 program. Ya, tetapi kebanyakan program adalah program ijazah sarjana, program master dan juga program Dr. Falsafah ataupun PhD. Untuk pelajar lepasan SPM, kita ada satu program foundation dan juga lepas tu diikuti oleh boleh pilih salah satu daripada 14 program ijazah yang kita ada lah. Okay. Kita ada Fakulti Engineering, Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, Center for Foundation Studies dan juga Center for Graduate Studies. Kita ada 4 fakulti dan juga center. Okay, just untuk makluman adik-adik, dari segi ranking dan juga dari segi penarafan bintang-bintang ni, di UTP, alhamdulillah walaupun kita universiti yang baru, tetapi UTP ni dari segi pencapaian ranking dan rating juga alhamdulillah dah mendapat kita panggil apa, berdiri sama tinggi dan juga duduk sama rendah dengan universiti-universiti ternama yang lain jugalah. Okey, contohnya untuk petroleum engineering dan juga untuk mineral engineering. Okey, UTP ni berada di dalam top 50 in the world. Okey, in the world ni maksudnya di seluruh dunia bersama dengan universiti-universiti ternama yang lain lah. Contohnya macam Oxford ke, Cambridge ke, Harvard ke, semua tu. Okey, dalam senarai-senarai itu UTP mendapat top 50, right? Okay, in fact macam untuk petroleum engineering kita mendapat tempat ke-21 dalam dunia. Okay, lepas tu kita ada chemical engineering top 150, civil top 200, electrical 250, mechanical 300 semua. Alright. Okay. Okay, lepas tu yang di sebelah kanannya adalah ranking University World Ranking Asia. Okay, yang mana UTP mendapat tempat ke-70. Okay, yang mana tempat ke-70 ni untuk universiti tempatan, UTP mendapat tempat apa?
pertama dah untuk kategori bukan universiti awam lah. Okay. Okay, lepas tu kita ada MyRA. MyRA ni adalah research assessment yang mana dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga Setara ni adalah teaching and learning ataupun pengajian dan pembelajaran untuk program ijazah. Okay. Okay, untuk maklumat, kedua-dua rating yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi ni kita mendapat dua-dua ni 6 bintang. Okay, kita satu-satunya universiti swasta yang mendapat penerapan 6 bintang untuk kedua-dua ni, research dan juga pengajian. Okay, minta maaf anak saya datang ambil phone untuk ada kelas sekejap lagi. Sorry ya. Okey, ini adalah ranking dan rating yang diberikan oleh kita panggil yang terbaru ni ataupun baru-baru ni daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan juga daripada World University Ranking daripada QS. Okey. Okey, untuk sebelah kiri tu kalau tengok UTP mendapat tempat ke-70. Okey, selain pada UTP tu yang dekat atas-atas tu adalah universiti awam yang besar-besar, yang lama-lama tu. Okey, yang di bawah UTP tu adalah ada universiti swasta yang lain dan juga ada universiti awam yang lain juga lah. Okey, kita mendapatkan tempat ke-7. Okey. Sorry, tempat ke-6. Tempat ke-6. Okey. Okey, di sebelah kanan ni pula adalah penerapan yang diberikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi baru-baru ni untuk Setara, okay, untuk teaching dan learning untuk undergraduate lah. UTP still maintain rating untuk 6 bintang. Okay, ini just mungkin kalau adik-adik ni form 4 dulu, mungkin adik-adik pernah tengok saya ada buat sharing sikit berkenaan dengan gambar ni. Okay, kalau kita tengok gambar ni apa semua, okay, apa yang boleh adik-adik adik nampak dekat gambar sini? Okay, mungkin hold, kita just browse kejap je lah. Okay, gambar ni apa yang dia nampak? Okay, apa pula gambar ni semua? Ini mungkin adik-adik boleh relate lah dengan apa yang adik-adik ada dengan handphone yang ada sekarang ni ataupun smartphone sekarang ni yang ada, apa yang capability of the handphone sekarang. Okay. Kalau macam dulu, okay, handphone tak boleh nak buat conference call, tak boleh buat video semua tu, okay. Sekarang ni semua dah boleh, okay. Okay, kita tengok dia pula. Calculator, komputer, laptop, iPad, smartphone semua ni. Ya. Workstation ni server semua tu, supercomputer. Dan lepas tu kita dah, okay, this is about entertainment. Yang mana adik-adik sekarang ni tengok live streaming through YouTube, through Spotify lah semua. Okay. Apa yang saya nak gambarkan kat sini adalah berkenaan dengan teknologi innovation ataupun teknologi development yang telah ada di muka bumi ni daripada zaman Flintstone dulu, ataupun pernah dengar tak Flintstone? Flintstone ni adalah cerita zaman dulu berkenaan dengan zaman purba, zaman batu semua tu. Yang mana zaman dahulu kita tak pernah terfikirkan berkenaan dengan inovasi-inovasi teknologi ataupun dengan device ataupun peranti-peranti yang kita dah guna sekarang ni. Okay. In fact, macam WhatsApp pun dulu, few years back WhatsApp tak boleh nak buat conference call. WhatsApp tak boleh nak buat video call. WhatsApp cuma boleh text sahaja initialnya. Okay, after 2-3 tahun lepas ni sajalah yang kita panggil WhatsApp ni the function of WhatsApp ni dah expand beyond text sahaja. Dah boleh buat call, boleh buat conference call, boleh buat video conference call pun boleh. Alright, okay, itu adalah perubahan. Dan juga dari segi kalau tengok dari segi entertainment, dari segi hiburan. Okay, kalau tengok dari segi contohnya kalau konsert, zaman dulu konsert ni kita hanya boleh pergi ke tempat itu saja dan juga menikmati secara live konsert tu. Tapi sekarang ni konsert ni kita boleh tengok through macam YouTube lah, live streaming through internet semua tu, through contohnya Facebook live semua. Yes, itu adalah bermaksud perubahan. Dan juga dari segi contohnya kalau nak buat
nak release akan new song semua tu. Kalau macam dulu kita nak kena buat press conference apa semua. Sekarang ni press conference ada juga release song buat through YouTube saja. In fact nak releasekan single apa semua pun, lagu-lagu semua through YouTube. Tak tak perlukan tak perlukan kos yang tinggi, tak perlukan maintenance yang tinggi, dan in fact dia punya reach tu lebih lebih besar reach, sebabnya dia adalah satu dunia boleh reach dia punya view. Okey. Okey, ni berkenaan dengan population UTP. Ni dia sikit-sikit saja. UTP ni, dekat UTP dari segi pelajarnya, 1/3 adalah pelajar perempuan, 2/3 dekat UTP adalah pelajar lelaki. Okey, maksudnya dekat UTP ni pelajar perempuan kebiasaannya menjadi rebutan lah, sebab dia ada 1/3 saja. 2/3 itu ada pelajar lelaki. Dan juga pelajar engineering dekat UTP adalah sebanyak lebih kurang 72%. Yang bukan engineering tu pelajar-pelajar IT, pelajar sains macam fizik, chemistry, dan juga pelajar business tu ada lebih kurang 30% saja. Sebab UTP ni is a known for engineering punya program, so that's why kita punya core business adalah engineering. Tetapi yang selain daripada engineering itu macam IT dan juga program sains semua tu adalah program-program utama yang relates dengan engineering. Okay, sebabnya untuk nak adakan satu engineering tu, dia memerlukan bidang-bidang sokongan yang lain lah, macam bidang IT, macam bidang sains, yang mana sains ni adalah pencetus kepada engineering tu. So tak bermaksud yang lain tak penting. Contohnya sains ni penting, sebabnya sains kalau tak ada sains ni tak adalah engineering tu. Kalau macam untuk IT ni adalah pemudah cara. Sekarang ni semua kan, kalau pernah dengar berkenaan dengan IoT lah semua tu kan. Ya. Okey, dah 10 minit dah kan? Alright. Okey, ini berkenaan dengan program akademik. Program akademik ni kita ada 14 program, okey. Yang untuk lepasan SPM, adik-adik akan pergi ke foundation selama 1 tahun dulu. Okey, untuk adik-adik sekarang ni SPM ni, so untuk maklumannya kita pun ada berbincang dengan pihak MARA juga, pihak bahagian penganjuran untuk kalau boleh kita nak ambil pelajar-pelajar untuk yang talent program untuk lepasan SPM juga nanti. Okey. Okey, lepas 1 tahun SPM. Okey, lepas SPM adik-adik perlu masuk ke foundation selama 1 tahun. Okey, selepas 1 tahun, okey, dalam foundation tu adik tak perlu risau adik nak kena belajar apa, sebab semua sama je lah. Kalau untuk engineering, semua belajar fizik, chemistry, maths semua ulang balik apa yang belajar SPM, cumanya ni lebih advance untuk nak kuatkan adik-adik punya foundation ataupun fundamental of studies tu. Okay, right. Okay, lepas tu lah untuk IT belajar pasal basic programming lah semua tu. Untuk business pasal basic marketing business. Okay. Untuk sains dengan engineering tu belajar memang sama sebiji. Okay, sebabnya belajar fizik, chemistry, maths. Okay, dan juga English lah juga. Okay, selepas tu, okay, untuk nak masuk ke UTP, adik-adik kena tahu apa program yang adik-adik nak buat. Okay, contohnya kalau engineering ni, engineering apa? Engineering chemical ke, nak buat civil ke, nak buat computer ke, nak buat electrical, mechanical, petroleum, material, semua ada banyak, ada 7 engineering yang kita ada dekat UTP bidang. Sebabnya kalau nak masuk ke UTP, dia tanya kalau kita tak offer foundation sahaja, kita offer foundation dengan apa program engineering apa yang dia nak buat di ijazah tu. Sebabnya kita offer sekali untuk foundation 1 tahun dan diikuti oleh program degree apa. Tak macam pusat matrikulasi yang mana adik-adik masuk situ just matrikulasi saja. Dah habis matrik, baru adik-adik kena fikir nak buat apa nanti. Macam kat UTP ni, adik-adik dah diberikan siap-siap tempat untuk kalau siapa nak buat mechanical, okey, dah diberikan tempat untuk masuk ke dalam mechanical. Kalau dah bercadang nak buat dalam civil engineering, okey, memang kita dah offer dekat dalam offer letter foundation tu untuk melanjutkan terus ke bidang engineering, civil engineering untuk waktu ijazah nanti. So adik-adik tak perlu risau untuk bidang apa-apa. Tetapi contohnya kalau dah ambil civil engineering,
Selepas 1 tahun tu, adik-adik rasa, oh saya tak boleh nak pergi dah civil ni, saya nak pergi tukar ke, contohnya nak tukar ke electrical engineering pun boleh juga. Okay. Alright. Okay, lepas tu kita ada geoscience. Geoscience ni adalah berkenaan dengan kaji bumi. Okay, kaji bumi untuk mencari petroleum. Okay, untuk geoscience ni adalah program sains. Dan juga lepas tu kita ada program sains gunaan, applied science. Applied physics, applied chemistry ni. Okay, contohnya macam applied physics, applied chemistry ni adalah benda yang kita guna pakai untuk membuatkan sesuatu produk. Okay, kita belajar untuk basic sampai untuk nak siapkan prototype untuk buat produk. Okay, this program adalah lebih kepada untuk basic researcher punya program lah. Kalau adik-adik minat untuk nak menjadi seorang innovator. Right? Arif Aiman, tolong mute, dia bergema. Okay. Okay. Lepas tu untuk bidang computing, teknologi, kita ada computer science, kita ada IT, kita ada information system. Okay, yang mana program-program ini kebiasaannya adalah program-program yang sekarang ni lah, buat masa sekarang ni very trending. Okay, trending bermaksud dia ni memang high demand di dalam industri, di dalam bidang pekerjaan sekarang. Tetapi of course, tak semestinya bermaksud high demand ni, you masuk mana-mana tempat pun you akan dah high demand. Okay, dekat UTP kenapa high demand? Sebabnya kita aja lebih fokus pada analytical program, data analytics, business analytics, yang mana ini adalah yang mana company-company semua amat memerlukannya. Okay, contohnya macam kalau adik-adik tahu kan Facebook, siapa ada Facebook ataupun siapa ada Instagram. Okay, IG semua ada kan? Facebook mungkin adik-adik tak ada. IG ni rasanya semua mostly anak-anak muda ni semua ada. Okay, contohnya kalau you ada satu, contoh macam Instagram. So, what is data analytic use untuk Instagram maknanya adalah, contohnya kalau ada, adik-adik ada save number kawan yang baru jumpa, save number dia. So, nanti bila adik-adik masuk ke dalam Instagram, tiba-tiba adik akan nampak, okay, kawan adik punya posting lah apa semua, punya feed semua tu akan nampak di situ. Dan juga macam kalau adik-adik kata adik minat dalam bidang, katalah kalau minat katalah contoh kata minat Justin Bieber katakan. So kalau adik minat Justin Bieber, kalau Justin Bieber buat posting untuk dia punya fan apa semua yang mana minat Justin Bieber, adik-adik akan dapat dia punya feed tu, right? Itu adalah kegunaan data analytics lah. Okay. So macam business analytics pun sama, lebih kurang information system juga lah. So it's all about business analytics dan juga data analytics. It is all about using the data, menggunakan data ataupun menggunakan maklumat-maklumat yang ada untuk kemudahan ataupun untuk keuntungan bisnes lah, macam tu. Okay, selepas habis kita ada 14 program degree ni, sambung ke master dan juga PhD. Itu program lain lah, mungkin ada banyak kita spend untuk lain nanti. Okay, ini adalah untuk kelayakan minima. Okay, untuk kelayakan minima, untuk nak masuk UTP, untuk SPM. Adik-adik SPM kan? Yang SPM, kita ada 6 kategori untuk masuk ke UTP dengan entry requirement, kelayakan masuk yang minimum. Okay, untuk macam untuk chemical, material, mechanical, petroleum dengan geoscience ni, kita perlukan semua subjek utama. Yang penting BM, English, Maths, Admaths, Fizik dan juga Chemistry. Okay, tetapi untuk program, ada satu program ni, dia tak perlukan chemistry. Siapa yang tak minat chemistry tu, tapi dia nak buat ni sebab mungkin chemistry dia dapat C, D semua tu. Okay, dia nak buat program applied physics, boleh. Sebabnya kita tak perlukan chemistry, macam applied physics, civil engineering, computer, electrical dan computer dan electrical. Untuk 4 program ni kita perlukan cuma BM, English, Maths, Admaths dan Physics. Kita tak perlukan chemistry untuk dalam kiraan kita punya requirement lah. Kalau dapat semua A lagi bagus lah kan. Dan lepas tu untuk applied chemistry, kita tak kira langsung pasal fizik. Okay, kita cuma perlukan BM, English, Maths dan juga chemistry. Okay,
untuk kalau nak masuk ke IT ataupun information system ataupun information technology, kita cuma perlukan BM, English, Maths dan 2 subjek lain yang bukan bahasa. Contohnya kalau ambil sejarah boleh, sains boleh, kimia boleh, apa, ekonomi boleh, semua tu boleh. Yang bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Tamil, yang tu semua tak boleh. Yang boleh selain bahasa. Okey. Lepas tu untuk computer science juga sama macam IT juga, tetapi tambahannya untuk computer science kita perlukan add maths, matematik tambahan. Okey, yang lain semua sama. Okey, dan selepas tu untuk program business kita cuma perlukan BM, Maths, English dan juga lagi 2 any subjek. Bahasa boleh, bukan bahasa pun boleh. Kalau macam tadi, kalau dapat bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Tamil semua tu nak kira pun boleh juga. Kalau itu semua A. Itu untuk kemudahan masuk minimum requirement. Tetapi untuk pelajar-pelajar MRSM Taipei ni kita tak expect lah minimum requirement kan. So rasanya minimum requirement ni tak ada masalah adalah. Cumanya nak score A je lah, berapa ketul A yang kita nak tengok kan daripada pelajar-pelajar MRSM Taipei ni. Okay. Okay, ini yang lain-lain lah. Okay, ini lain. Okay, untuk UTP ni kita panggil collaboration. Okay, kenapa kita panggil apa? Kenapa kita punya percentage untuk employability ataupun kebolehpasaran kerja ni tinggi? Sebabnya, kenapa para majikan ataupun employer ni ataupun industri ni suka dengan pelajar UTP? Okey. Satunya 7 bulan internship. Dekat UTP adalah satu-satunya universiti di Malaysia dan juga yang saya tahu di dunia yang mewajibkan internship selama 7 bulan. Okey, tak ada lagi universiti yang lain di Malaysia ni especially yang buat internship selama 7 bulan. Nak buat dekat local boleh, nak buat dekat overseas pun boleh. Tetapi that company tu mestilah yang berdaftar dengan UTP. Sebabnya kita tak nak pelajar-pelajar kita pergi ke ke tempat internship tu jadi tukang buat air teh ke, buat kopi ke, tak mau. Kita tak mau dia jadi tukang photostat, kita tak mau dia jadi tukang lipat surat, kita tak mau. Kita nak dia sana menjadi sebagai junior staff ataupun junior engineer ataupun junior scientist ataupun junior executive. Okey, supaya dia dapat belajar dengan sebaik mungkin. Dan juga satu sekali lagi, company itu dapat menggunakan dia punya kemahirannya untuk untuk kebaikan company itulah sebagai dia punya majikan kan selama 7 bulan tu. Dan kebanyakannya pelajar-pelajar UTP ni untuk selama tempoh internship ni akan dapat allowance. Okey, kenapa dapat allowance? Of course lah, satu sebab company ni dah kerahkan tenaga adik-adik ni semua untuk menjadi sebagai seorang staff. Okey, sebab tu biasanya dia bagi allowance lah. Tetapi allowance tu compensate lah dengan adik-adik punya ilmu yang dicurahkan dan juga dengan tenaga yang adik curahkan untuk company tu. Okey, lepas tu kita ada exchange program. Okey, exchange program ni kebiasaannya pelajar ni pergi dalam tahun pertama, hujung tahun pertama ataupun tahun kedua. Tahun ketiga tu kebiasaannya pelajar-pelajar ni dah pergi prepare untuk internship dah lah. Okey, kenapa kenapa exchange program ni penting? Sorry, kejap. Okey, kenapa exchange program ni penting? Okey, satu, exchange program ni, kita ni belajar dekat UTP, dekat Malaysia sahaja. Okey, tetapi kita memberikan peluang kepada adik-adik untuk grab the opportunity ni untuk pergi ke luar negara, sama ada nak pergi kat US ke. Kita ada banyak partners, kita top partners kita yang top university in the world lah, high ranking lah. So macam Princeton ke, nak pergi ke Princeton dekat lepas tu dekat Manchester, lepas tu nak kat Austria ada, Russia ada, nak pergi Korea Selatan ada, nak pergi Jepun ada. Okey, nak pergi kat belah Asia ni pun ada, dekat China ada, dekat Indonesia ada, Vietnam ada, dengan kita punya partner, boleh semua. Okey,
itu adik-adik pergi selama 1 semester untuk exchange program. Apa yang adik-adik belajar kat sana, bila adik-adik belajar balik ke UTP, semua yang adik belajar kat sana tu akan dapat exemption terus. So bermaksud tak ada kacau adik-adik punya duration of study. Maksudnya tempoh pengajian tu tak kacau langsung. Sebabnya kita dah buat streaming. Apa yang kita adik-adik patut belajar di UTP, contohnya 5 subjek tu, 5 subjek katalah subjek berkenaan dengan mechanical. So katalah dekat Princeton, US pun adik akan belajar subjek yang hampir sama lah. Sebab dia tak akan ada yang sama. Dia akan ada hampir sama 70 ke 80% yang sama, kita dah terima. Okay. So bila belajar kat sana, satu adik-adik akan dapat exposure as international student. Okay. So adik-adik dapat experience untuk belajar dekat luar negeri, experience untuk merantau, experience untuk jadi independent, semua tu. So seolah macam adik-adik pergi ke overseas jugalah, belajar dekat overseas, sama. Okay. Lepas tu kita ada experiential learning ni. Ini bermaksud bukannya adik-adik akan belajar semua menjadi technician. Experiential learning ni bermaksud adik-adik akan pergi ke lab, buat eksperimen berkenaan dengan apa yang adik-adik dah belajar teori tu. Okay, sebab kita tak belajar teori saja. Kita belajar teori dan juga kita try praktikkan teori tu. Sebab kita nak adik-adik lebih mudah faham. Itu sebabnya para majikan ataupun employer ni suka pelajar UTP. Satu, sebab banyak tahu teknikal juga. Bukan setakat teori saja, teknikal pun dia tahu. Lepas tu, lab yang kita ada dekat UTP ni adalah it's a high-end lab, high-tech lab yang mana ada di dekat industri juga. So, bila ada dekat matching sini adalah pelajar UTP ni bila pergi ke dah kerja nanti, nak kerja nanti, dia mudah untuk adapt dengan environment di tempat kerja tu. Okay, satu of course, sebab dekat lab UTP ni seakan sama dengan yang ada dekat industri, cuma dari segi saiz saja yang berbeza sebab industri tu dia besar. Okay. Lepas tu, dengan latihan industri selama 7 bulan tu, dia dah ada working experience. Ini memudahkan employer tu untuk ambil bekerja. Satu, disebabkan oleh pelajar-pelajar tu dah ada experience kerja, dah tahu berkenaan dengan selok-belok teknikal dan juga familiar dengan sistem dan juga familiar dengan contohnya equipment tu. Okay. Lepas tu kita ada active team based learning punya program. Okay, project. Ini kita ada kebiasaannya orang akan buat mechanical saja kan, electrical saja. Okay, tapi kat UTP itu pun ada dan juga kita ada di 1 tahun tu adik-adik kena buat cross program punya project. Contohnya adik-adik buat civil engineering. Ada seorang ni buat applied physics, seorang tu lagi buat IT, seorang lagi buat electrical. So adik-adik ni semua kena combine di dalam satu group untuk buat satu projek, untuk siapkan satu projek. Sebabnya in reality nanti bila kerja nanti, kesemua kita ataupun tim tu dalam kerja tu datang dari latar belakang yang berbeza. Of course satu universiti yang berbeza, degree yang berbeza apa semua tu. So ini dekat UTP ni adik-adik dah dari awal lagi dah diterapkan budaya perbezaan tu supaya adik-adik boleh terima, contohnya terima orang lain punya pendapat semua tu. Okay. Co-curricular activities ni banyak. Okay. Kita ada lebih kurang 400 lebih program setiap tahun. Okay. Cumanya program untuk tahun 2020 ni dan juga 2021 ni sebab COVID ni mungkin program ni agak berkurangan lah sikit. Tetapi kita banyak juga buat online punya program. Okay, virtual program. Tetapi kalau macam dulu sebelum COVID ni, setiap tahun ada lebih kurang 400 program yang kita jalankan. Okay, macam mana kita jalankan program ni banyak sangat? Staff tak ramai. Okay, student sendiri yang jalankan program ni. Okay, student kita ada berkira 7,000 kan. So kita ada ramai student yang volunteer untuk buat propose macam-macam projek. Okay, tetapi projek-projek yang kita benarkan adalah projek-projek yang memberikan impak kepada komuniti dan juga kepada pelajar lah, especially komuniti UTP dan juga komuniti yang berada di sekitar UTP ataupun secara amnya di Malaysia lah. Okay. Lepas tu external data source ni biasalah, ini semua library kan. Okay. Okay. Ini apa yang kita nak terapkan dengan student development.
dekat UTP, okay, adik-adik sekarang ni berada di belah kiri ni sekali. School life. Okay. Bila dekat UTP ni adalah adik-adik punya transformation journey. Apa yang kita nak highlightkan adalah bila transit kedua nanti, bila bekerja nanti, bila jadi alumni nanti, apa yang kita nak adik-adik buat, okay? Kita ada, that's why kita ada student experience punya program dan juga student development punya program. Student development punya program ni ada satu leadership program. Leadership program ni salah satunya melalui program-program yang ada 400 lebih program yang kita jalankan tu. So daripada situ adik-adik akan mesti kena join. Kalau tak join tu nanti macam mana adik-adik nak develop adik-adik punya leadership skill. Sebabnya leadership skill ni tak datang daripada buku. Dia datang daripada experience. Dia datang daripada adik-adik punya on job training. Okay. Lepas tu sports, arts and culture. Okay, sports, art and culture ni dia kita dekat, walaupun kat UTP ni is a technical school, okay, mostly kita punya program yang engineering, science, teknologi saja ataupun computing, tetapi dekat UTP kita amat titik beratkan penglibatan pelajar dari segi co-curriculum, dari segi siapa yang minat sukan, kita ada banyak jenis sukan kat UTP. Kayak lah, air ke, yang tak ada dekat golf je kat UTP. Golf ada dekat padang golf yang terdekat adalah dalam 15 km lah, tak jauh. Arts and culture ni, tarian lah apa semua, music lah, gamelan lah, apa semua tu, Chinese orchestra, Indian dance, Malay dance, semua tu semua ada. Kalau adik-adik minat tarian lah apa semua tu, kita ada, kita panggil apa, UTP performing arts, okay? Ada macam-macam bangsa dalam tu, okay? Ada Melayu, Cina, India, international student pun ada join, okay? In fact kita ada buat persembahan dekat Petronas Dewan Philharmonic DFP, Dewan Philharmonic Petronas dekat KLCC tu. So banyak aktiviti yang kita buat untuk groom adik-adik punya personality. Tu dan juga student mobility. Student mobility ni ada dua lah tadi. Satu internship program selama 7 bulan dan satu lagi exchange program selama 1 semester. Yang internship 7 bulan tu dia makan lebih kurang 2 semester lah. Okay. Lepas tu community outreach ni biasanya kita buat program pada tahun akhir lah. Untuk adik-adik buat projek bersama dengan community selama 2 minggu. Okay. So adik-adik kena develop projek, buat innovation apa semua dan letakkan di community. Dan lepas tu kita ada entrepreneurship dan juga technopreneur program. Okay. This program adalah lebih kepada adik-adik pernah dengar startup tak? Startup business. Okay, dekat UTP kita membenarkan pelajar buat startup business. Sebabnya kita kalau boleh pelajar yang graduate UTP ni bukan saja adik-adik nak bekerja dengan orang. In fact, adik-adik boleh create job opportunity untuk orang lain. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay, sebab ada yang in fact sebelum dia habis UTP pun lagi dia dah siap keluarkan apps untuk part-timers, teacher guru-guru tuition part-time supaya dia konsep dia macam Uber lah juga. Dia tak mengajar tetapi dia menggunakan apps tu untuk recruit cikgu-cikgu ataupun untuk tuition lah. Okay. That's how kita buat untuk nak develop students ni, UTP student ni sebagai well-rounded graduates. Okay. Okay, just saya nak highlightkan sikit lah. Okay, this is apa yang kita nak terapkan dengan pelajar-pelajar UTP. Okay, kita ada 7 benda yang kita dalam apa program yang kita buat ni, kita 7 benda ni kita nak terapkan. Satu, technical lah. Technical ni of course academic lah, academic, lab, yang that's why kita nak bila adik-adik masuk lab semua tu, okay, adik-adik boleh faham apa yang teori yang diajar. Okay, lifetime learning capacity, critical thinking, communication, business acumen, practical aptitude dan juga solution synthesis ability ni, ini adalah adik-adik yang akan dapat sekiranya adik-adik join all this program lah. Yang exchange program, mobility program ni, internship program, active based learning program, ni co-curricular activities program ni, barulah adik-adik akan dapat ke semua 7 benda ni. Kalau setakat datang UTP untuk baca buku, score 4.0 for flat, adik-adik hanya akan dapat nombor 1 je lah. Yang selain
nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni ada takkan dapat. That's why kita amat titik beratkan untuk pelajar-pelajar join ke semua yang program yang kita sediakan ni untuk adik-adik dapat semua benda ni. Okay, ini kita dah buat kajian ni daripada tahun 2000 dulu. Sebelum kita nak start enroll undergraduate program, kita dah buat study. Kita tengok pelajar-pelajar dekat lokal ni dulu waktu tahun 2000 dulu, pelajar-pelajarnya adalah bagus dari segi teknikal, boleh faham semua. Cumanya dia tak boleh nak, bila nak datang interview, tak boleh nak convincekan kepada panel kenapa patut pilih dia sebagai engineer. Tak boleh nak debate dengan panel, debate yang kritikal lah. Maksudnya macam mana kita boleh dapat solution tu, kenapa kita boleh datang solution, how you can come out with that solution tu. The process tu, dia tak boleh nak explain the process tu, dan juga dia tak boleh nak convince the panel lah. So that's why kebanyakannya kalau macam employer ni, kalau dia kata kalau biasanya macam graduate UTP dan juga ada few ada graduate yang universiti lain ni, biasanya graduan UTP kebiasaannya lebih cepat menyinar lah, bersinar kat situ, menyinar sebabnya dia boleh outshine the other candidates. Okay, itu yang biasanya kita dapat daripada majikan lah. Alright. Okay, lepas tu berkenaan dengan financial assistance yang ada. Okay, dah masuk UTP. Dekat UTP ni kita ada full sponsorship, kita ada partial sponsorship, kita ada bantuan kewangan. Okay, dekat full sponsorship yang ada macam Petronas, macam yang MARA pun salah satu juga, JPA, MARA, Yayasan UTP, Penaju dan juga badan-badan korporat yang lain lah, macam Exxon Mobil ada, Gamuda, Muhibah, semua ni dia menawarkan tajaan penuh kepada pelajar-pelajar UTP. Cumanya untuk program foundation ni ada setengah sponsor saja, macam JPA, macam MARA ni kalau yang talent program dia taja lah. JPA tu kalau macam JPA MARA program dia taja. Yang selain daripada tu untuk MARA JPA ni dia adalah untuk program ijazah saja. Okay. Macam Petronas dia taja daripada foundation. Partial kita ada PTPTN. PTPTN ni kenapa kita kata partial? Sebabnya PTPTN ni dia punya maximum loan tu dalam 60,000, tak cukup untuk nak cover the whole tuition fees UTP lah. Alright. Lepas tu kita ada tabung zakat, UTP, kita ada state foundation ni, betul, yayasan-yayasan negeri macam Yayasan Perak, Yayasan Pahang, Yayasan Terengganu, okay, Yayasan Johor, semua tu ada. Lepas tu kita ada bantuan kewangan lain daripada YUTP Berseri, tabung zakat dan juga welfare fund. Okay. Job prospect. Okay. Apa job prospect adik-adik? Kita tak cerita pasal berkenaan dengan adik jadi mechanical engineer, adik jadi petroleum engineer, adik jadi geoscientist, tak. Okay, untuk 2020 sekarang ni, 2020 dan ke atas ni, kita lebih terapkan berkenaan dengan area. Okay, sebab ini kita ambil daripada World Economic Forums ni. Okay, top 10 emerging kita career di dalamnya. Satu, first data analyst dan juga scientist, AI machine, general operation manager, software, sales, big data specialist, semua ni. Okay, kalau ada tengok semua ni, 7 ataupun 8 daripada top emerging careers ni adalah berkaitan dengan IT, berkaitan dengan IR 4.0, okay. Sebabnya walaupun contohnya adik-adik berada dalam bidang mechanical, electrical, contohnya petroleum, semua ni, kesemua ni pun akan terlibat dengan area-area ni juga. Sebabnya sekarang ni pun untuk petroleum engineering semua ni, ataupun untuk macam kita nak buat feasibility studies, nak buat maintenance, semua tu, kita banyak menggunakan kemudahan AI ataupun artificial intelligence, kemudahan komputer, kemudahan drone, apa semua tu. Okay, kita tak pergi lagi untuk bahayakan diri kita dah. Okay, tetapi knowledge tu mesti kena ada jugalah. Okay, dan juga skill. Okay, kalau kita tengok skill ni, top 10 of 2025 skill ni kita ambil daripada World Economic Forum juga. Okay, kalau tengok sini, analytical thinking, active learning, problem solving, creativity, leadership, semua ni, ini sama, hampir sama dengan apa yang UTP dah kita create pada tahun 2000 dulu.
tahun 2000 dulu, adik-adik tak lahir pun lagi, UTP kita dah create dah pun sekali kita punya well-rounded models ni untuk pelajar-pelajar. So untuk untuk kita panggil apa, analytical skill yang dikeluarkan oleh World Economic Forum ni pada tahun 2020, 20 tahun kemudian ya. Okey, tahun lepas ni dikeluarkan tahun lepas. Okey, ini adalah program-program yang mana kita dah cumanya mungkin dari segi description tu sedikit berbeza lah kan. Tapi dia the gist ni tetap sama. Okey, ini UTP alumni ni dekat mana UTP alumni ni berada sekarang ni? 70% daripada UTP alumni ni berada di dalam oil, gas dan juga energy industry. Okey, kenapa? Sebabnya pada awal penubuhan UTP dulu dalam start pada tahun 2000 sampai 2010 semua tu, majoriti pelajar UTP ni diserap masuk ke dalam Petronas dan juga diserap masuk ke dalam company-company oil and gas yang lain lah, macam Shell, Exxon semua ni. Okey. Company-company yang lain ni, kontraktor Petronas semua ni, Halliburton, Baker, Technip semua ni, company-company besar ni semua ni. Ada mostly adalah Fortune 500 company ni kat sini banyak. Fortune 500, pernah dengar tak? Fortune 500 company. 500 company-company yang terkaya di dunia. Okey. Kebanyakannya ada kat sini. Okey. Bila pelajar-pelajar ni dah masuk ke dalam industri dah lebih 10 tahun, kebanyakan mereka ni semua dah naik ranking, dah naik jadi apa? HR recruiter lah, GM lah, VP lah semua tu. Okey, mereka ni semua biasanya akan datang balik ke UTP, cakap ke UTP, okey, cerita juga kalau macam dulu ada apa? Cik Dahai apa semua tu, dia kata kita nak cari new staff lah, nak cari staff untuk kita punya new project ni apa semua ni. So kita nak pelajar UTP yang dalam area mechanical, nak area chemical semua ni. Okey, kenapa dia nak pelajar UTP juga? Sebab dia sendiri pelajar UTP dan dia tahu macam mana UTP groom dia ni, sebab satu kami yang saya dah explain tadi, satu through experience, through labs, through internship, through co-curricular activities yang dibuat tu, yang mana itu semua akan dapat memberi kelebihan kepada pelajar tu sendiri. Dan juga satu, kalau kepada company tak payah susah-susah nak hantar training lama-lama untuk staff ni. Okey, faham ya? Hantar training lama-lama, lagi lama training, lagi besar kos. Okey, lagi lama training, lagi lambat dia boleh masuk ke dalam workforce ataupun dalam dia punya tenaga kerja dia lah. Okay, sebab itu company-company ni yang datang ke UTP ni, of course kebanyakannya juga adalah UTP punya partners dan juga alumni jugalah yang datang untuk recruit kita punya student. Right. Okay, ini sama ada videos nanti, mungkin masa tak cukup dah. Okay, alumni semua ni nanti saya share dengan cikgu, ada link YouTube link, saya share dengan cikgu Syahid dengan cikgu Aisyah untuk share dengan adik-adik supaya adik-adik get the ideas. Okay, this is alumni kita. This is engineering, this is from IT, this is from petroleum engineering. Okay. Okay, ini ada pernah tengok tak Mamat sebelah kanan tu pakai baju putih? Ini adalah Lewis Hamilton. Pernah dengar tak nama Lewis Hamilton? Yang apa, pemandu F1 Petronas tu. Okay, kita punya pelajar pergi buat internship di UK selama 7 bulan. Okay, this intern ni dapat meet ada yang jumpa Lewis, ada yang jumpa Valtteri Bottas. Okay, untuk dia orang sama-sama share experience semua tu. Dan juga at the same time dia contribute dia punya student-student ni punya knowledge ke dalam company tu, which is AMG Mercedes lah, AMG Mercedes Petronas dekat UK. Right. Okay, this is mostly about research center lah, nanti ada boleh tengok YouTube nanti. Okay, this is YouTube link nanti saya share. Okay, gambar-gambar sikit. Ini kita punya R&D lab, R&D center kita. Ini kita punya Chancellor Hall, yang mana Chancellor Hall ni kebiasaannya buat convocation, public lecture. Kalau siapa yang suka konsert tu, dekat sini pun kita ada buat konsert juga. Kita siapa yang ada main band, apa semua tu. Okay, yang ada main gitar, keyboard, apa semua tu, drum semua tu. Battle of the Band pun kita buat kat sini juga. Siapa yang ada menyanyi, apa semua suka menyanyi semua tu. Competition pun yang macam apa nama tu, apa benda? Saya tak tahu apa nama dah, tak ingat dah.
yang macam menyanyi-menyanyi seperti tu, ada kat sini juga. Okey, kalau segi itu belah-belah nyanyian, belah-belah hiburan lah. Belah-belah keagamaan pun ada. Kita buat musabaqah kat sini. Ada macam Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Kazim Elias, semua pun kita buat kat sini juga. Okey, masa penuh semua dewan ni. Okey, dewan ni boleh muatkan lebih kurang 3,000 capacity lah. That's why kenapa kita buat kat sini, sebabnya dewan ini adalah full equipped with very good AV system, yang mana dia tak ada mantul-mantul lah semua ni. Bunyi-bunyi tak ada mantul-mantul, tak ada echo lah, tak ada gema. Okay, ini kita punya library. Library ni one of the best thing ataupun must go ataupun must visit area kalau pergi ke UTP. Ini adalah konsepkan kita punya pelantar minyak lah. Alright. So daripada jauh pun, daripada luar pun boleh nampak dah that's a library lah, sebab buku-buku nampak kat depan. Sebabnya kita punya konsep adalah steel dekat depan ni, belah tengah-tengah ni adalah steel, yang belah ni ada glass lah, steel and glass. Sini steel, ni glass base. So boleh nampak lah. Okay, ini kita punya kita punya apa tu? Academic buildings, alright. Okay, lagi 10 minit. Okay. Okay, kita punya learning facilities, lab tadi. Okay, macam lab. Okay, semua tu. Okay, research lab. Kita ada banyak high-end tech lab. Ya. Kita ada soalan. Ya, ya. Tak dengar. Apa soalan tu? Macam soalan tu? Lepas ni soalan kan? Nak tanya sekarang ke nak tanya nanti? Okay, kalau siapa ada nak tanya sekarang pun boleh tanya juga, sementara you can interrupt me at any time lah. Siapa ada nak tanya soalan? Sport facilities, water facilities, SPMT, so rasanya perlu ke? Rasanya adik-adik ni, cikgu-cikgu apa, kaunselor ni lebih memahami adik-adik ya. So this is kita nak share sikit lah, tapi tak apalah, nanti ini adik-adik punya punya apa, untuk skor A++ nanti. So ada apa-apa soalan cikgu? Soalan? Ada dekat sini ada soalan macam mana? Macam mana saya nak tengok? Assalamualaikum Cik Tajul. Waalaikumsalam saya. Okay, student tanya the requirement. Ya? Minimum requirement. Minimum requirement? Yes. Okay, minimum requirement UTP adalah C. Subjek yang kita tengok tadi, minimumnya adalah grade C sahaja. Kalau nak masuk UTP lah, grade C minimum untuk kemasukan ya, bukan untuk penajaan, kemasukan. Grade C yang saya cakap tadi daripada subjek BM, English, Math, Math semua ni, Fizik. Ni nanti saya share dengan slide ni dengan cikgu juga, supaya cikgu boleh share dengan student juga, senang. Okay, so whatever it is, minimum is C. Contohnya kalau dapat 5C pun boleh, 6C pun boleh. Tapi of course lah, 5C, 6C tu nanti takut adik-adik struggle, kena teruk struggle kat UTP. Okay, so boleh, kalau faham, minimumnya adalah C saja untuk subjek-subjek yang berkaitan. Kalau ada contohnya nak ambil chemical engineering, ada semua AA tapi chemistry dapat D pun tak boleh. Sebabnya chemistry C tu adalah minimum requirement. Okay, ada soalan lain? Contoh Cik Tajul, kalau chemical engineering, chemical engineering tu kos keseluruhan dia berapa? Kos keseluruhan dia dengan tahun pengajian? Okay, dari segi kos ni, dari segi yuran lah. Okay, dari segi yurannya, okay, untuk foundation, yuran lebih kurang 19,000 satu tahun. Itu dah termasuk hostel. Okay, lepas tu untuk degree program, untuk engineering ni dia 4 tahun program. 1 tahun foundation dan juga 4 tahun program engineering. Untuk engineering ni untuk 4 tahun, setiap tahun dia lebih kurang dalam 20,000 jugalah. Dia lebih kurang 20,000 1 tahun. So total untuk foundation plus degree program ni lebih kurang 100 lah, 100 ke 110 lah lebih kurang. Yuran dia. Termasuk dengan hostel. Okey, kalau pelajar yang tak mampu, macam mana kita nak masuk juga tu kalau buat engineering? Ada cadangan?
Okey, untuk pelajar yang tak mampu, kita ada bantuan kewangan ni lah. Kita ada bantuan kewangan daripada satu untuk pelajar-pelajar yang cemerlang, okey boleh minta daripada Petronas yang mana straight A's lah. Daripada Petronas, JPA, Yayasan UTP, Yayasan Penaju dan juga badan-badan korporat yang lain. Ini adalah untuk pelajar-pelajar yang cemerlang lah. Yang kurang cemerlang, yang dapat tak dapat semua straight A's, boleh ambil daripada PTPTN, tabung zakat, yayasan negeri semua ni. Tabung zakat ni kita bagi asalkan layak masuk saja kita. Kalau dia B40 kategori, belajar income family 4,000 ke bawah, kita ada sediakan tabung zakat untuk memberi bantuan kewangan, untuk bantuan yuran lah kepada pelajar. PTPTN pun akan dapat loan juga. Okey, yang lain-lain tu macam state foundation tu bergantung kepada yayasan negeri masing-masing lah. Ada yang bagi setahun 5,000, setahun 10,000, semua tu bergantung kepada badan ataupun daripada penaja tu sendirilah. Tetapi untuk UTP sendiri, untuk pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, B40 kategori dan juga M40 kategori, kita ada bantuan daripada tabung zakat yang mana dia cover tuition fees. Dan juga sekarang ni dia cover tuition fees, nak kena pay dengan PTPTN. Okey, itu saja. Kalau memang kita sekarang, in fact sekarang ni pun kita banyak buat fundraising punya program. Okey, fundraising punya program kita ada buat, just untuk makluman cikgu, fundraising program kita ada hantar kepada partner kita untuk pelajar-pelajar ni, untuk pelajar untuk siapa-siapa parents ataupun partner kita ataupun kita punya vendor-vendor kita nak buat bayaran zakat, nak buat bayaran apa untuk yayasan UTP semua, untuk membantu pelajar-pelajar semua. Okey, dari segi nak bayar tuition fees, nak bayar elon makan, nak bayar hostel semua ni melalui bayaran zakat kepada UTP. Itulah cara-cara kita nak buat fundraising ataupun nak collect duit untuk tabung zakat kita lah. Inilah tabung zakat yang saya cakap tadi. Ya, tabung zakat UTP. Ya. Ada soalan dekat chat. Ya. Chat macam mana? Saya tengok chat dia tak familiar sangat Zoom ni. Cik Tajul, kat ruang chatting tu Cik Tajul kena tutup dulu Cik Tajul punya kamera. Dah ada kat bawah tu ada ruang chatting. Kena tutup kamera? Tutup dulu share screen, Okay. Oh ini lah. Okay, foundation dekat UTP Valley untuk masuk UTP saja ke ataupun universiti lain? Okay. Okay, sekarang ni dekat kita punya program ni telah diluluskan oleh kita panggil MQA, foundation kita ni. So kebiasaannya memang contohnya kalau habis foundation kat UTP ni nak masuk degree ke TELUS ke, nak masuk degree ke mana ni, ke SEGI, nak masuk degree ke macam UCSI, in fact nak masuk degree ke apa nama ni, UTM pun boleh. In fact macam UTM memang ada terima UTP punya foundation semua tu. So bergantung kepada institusi tu sendirilah. Tapi kebanyakannya universiti awam, dia terima dia punya program sajalah. Tetapi macam UTM memang terima UTP. Macam USM pun ada kes dia terima UTP punya foundation. Tetapi untuk universiti swasta yang lain memang terimalah. Itu tak ada masalah. In fact UTP pun kita terima foundation daripada yang kalau you buat dekat TELUS ke, foundation you buat dekat SEGI ke, foundation you buat kat Sunway pun kita terima kalau nak masuk UTP. Asalkan foundation yang buat tu match dengan foundation UTP lah. Tak boleh nak buat you buat foundation business dekat TELUS, nak masuk UTP engineering. Tak boleh lah. So foundation tu mesti foundation yang sealiran lah, yang sama. Memang tak ada masalah dari segi nak masuk ke ataupun diterima pakai ke tempat-tempat lain, semua boleh. No problem. Sebab itu kita dah dibenarkan oleh MQA. Okay, dah dapat akreditasi semua. Okay, ada lagi? Ada lagi soalan? Adik? Maaf saya.
Kat ruang chatting Cik Tajul. Ada soalan. Ruang chat, dia tulis chat. Chat, okay. Oh, sorry, chat ada. Okay, mana tadi? Ada Ada dapat. Oh, okay, satu soalan tu. UTP dekat mana? Oh, saya dah cakap tadi, kita dekat Seri Iskandar. Okay, lebih kurang 40 minit daripada Ipoh, dekat Perak juga. Okay. Siapa? Wan Nabil? Wan Nabil siapa pula ni? Berapa persentage nak dapat kerja? Cepat kalau grade UTP, 91%. Okay. 91% kita punya graduate employability rate lah. Yang mana kerja ni berkaitan dengan bidang apa yang dia belajar. Tak maksudnya you ambil chemical engineering, lepas tu you jadi promoter, tak boleh, you jadi cashier, itu kita tak kira. Kita kira yang mana yang bekerja berkaitan dengan bidang yang dibelajar lah. Okay. Berapa student UTP boleh stay dorm UTP sampai STEM berapa? Oh, kita tak ada dorm adik, kita ada bilik. Kita ada apartment. Apartment tu satu apartment ada lebih kurang setengah apartment 5 ataupun 6 bilik. Satu bilik tu ada 2 orang, twin sharing lah. Berdua saja dalam bilik tu. Okey, adik-adik boleh duduk dekat dalam kampus daripada mula masuk foundation sampai habis degree. Okey, ni macam mana ni? Privately ni ada soalan ya. Macam mana ni? Did all the students were promised to get the chance to join exchange program? Okay, yes. Kita kalau boleh kita nak semua student. Okay, by 2025 kalau boleh kita nak 100% students masuk dalam exchange program. Requirement dia senang je lah. Kita nak requirement dia is about 2.5 saja. Okay. Sebabnya kita nak student ni tak ada yang terlampau. Kita nak because UTP ni kita nak jaga nama UTP jugalah. Kita nak hantar student yang baik lah. At least supaya adik-adik boleh mix around dengan orang-orang di luar semua tu dan juga jaga nama baik UTP lah. Okay, so memang untuk requirement ni memang open for all. Okay, as long as you meeting the requirement by the university. Contohnya kalau university tu nak 2.5, okay, 2.5 lah. Kalau university tu kata only this program. Contohnya kalau dia kata nak mechanical saja for that semester because of kita punya partner university ni bukan semua program dia ada. Setengah ni kita pilih partner-partner ni berdasarkan dia punya ranking, berdasarkan dia punya berdasarkan dia punya kita panggil feedback daripada orang jugalah. Okay, opinion about job demanding nowadays, especially engineering. Okay, musim COVID ni tak lama, mungkin 1 tahun 2 tahun saja. So dari segi job opportunity dalam bidang engineering ni, because engineering ke science ke semua ni bidang yang akan sentiasa akan ada demand. Okay, satu apa yang membuatkan ada demand tu, satu adalah adik-adik punya internal skill lah. Contoh macam kita panggil yang saya share berkenaan dengan kita panggil UTP, yang kalau ikut UTP tu kita punya 7 attributes tu lah. You are able to communicate, you are able to convince people, you can business acumen tu maksudnya when you do something, contohnya kalau you nak buat satu benda, you fikirkan cost benefit dia. Okay, tak ambil hantam saja, rugi ke untung ke bukan aku punya masalah kan. Itu company punya masalah. Tak, company nak adalah company seorang yang boleh berfikir untung rugi company. Okay, so it is up basically individual lah. So how you elevate yourself ataupun how you differentiate yourself dengan orang lain. Okay. Okay, Cik Tajul lagi 2 minit je. Thank you. Okay. Alright. Okay, lagi 2 minit. Mechanical engineering, ada peluang kerja dekat mana? Mechanical engineering ni ada mechanical engineering kat UTP ada peluang bekerja di merata-rata tempat. Okay, tak semestinya oil and gas saja, di merata-rata tempat. Sebabnya mechanical kita ni very broad. You nak pergi ke engineering, nak pergi ke oil and gas boleh, nak pergi ke otomotif boleh, sebab macam tadi kan, pergi ke F1, pergi ke Mercedes. Okay, right. Foundation kat UTP valid masuk U-Line, yes valid. Mana lagi ni? Best tak duduk kat UTP? Oh best. Saya best lah. Sebab tu saya dah kat UTP ni, saya dah hampir berapa tahun lah? Dah 17 tahun dah kat UTP. Memang best lah. Right.
Okey, saya rasa itu saja rasanya semua soalan saya dah jawab ni. So ada apa-apa soalan yang last ada two new message. Apa Last question kebaikan lah, last question. kelayakan masuk Petronas? Okey, untuk tahun lepas kita punya kelayakan kita adalah apa nama ni? Straight A's dengan straight A tu tak bermaksud semua A+ lah. Straight A's dengan minimum ada 4 subjek A-. Okey, yang lain tu mesti kena A lah. Yang subjek-subjek tertentu tu A-. Okey, tapi dia is a straight A's lah. Tapi sebab tahun ni kena tengok tahun ni punya kelayakan juga. Okay. Program exchange student tu internship korang sekalikan duit semester tak? Okey. Untuk internship buat masa ini kita punya semester fees okey. Untuk adik-adik pergi ke internship dekat internship pula exchange program, nak pergi ke exchange sana tak perlu duit tambahan. Fees apa yang adik bayar kat UTP tu adalah fees yang bayar di universiti sana. That's why kita panggil exchange. Student sana datang UTP, student UTP pergi ke sana. Tak perlu bayar extra fees. Cumanya nak kena bayar extra fees untuk hostel dekat sana. Hostel kalau pergi dekat kalau pergi dekat US, kalau duduk dekat Washington tu, nak kena bayar hostel kat Washington tu lah. Nak kena bayar hostel kat sana, duit makan kat sana, sebab duit makan kat sana bukan bayar RM2, duit dolar kan. So itu adalah kos-kos yang kena tanggung lah. Dan juga lagi satu adalah adik-adik punya flight ticket. Itu nak pergi sana kita UTP tak tanggung flight ticket. Tetapi kita ada yayasan UTP untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan untuk beli flight ticket. Yes, kita ada bantuan tu lah untuk pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan lah. Okay. Berdasarkan situasi terkini, adakah industri minyak dan gas berbanding industri elektronik? Okey, industri minyak dan gas ni, yes. Orang kata daripada 30 tahun dulu, minyak ni dah nak habis. Tetapi sebenarnya minyak dekat dalam dunia ni masih banyak lagi. Macam dekat perut bumi ni, baru kita keluarkan 30% saja. So macam UTP pun kita, we are developing technologies untuk nak inject lagi masuk ke dalam perut bumi untuk keluarkan lagi 10% pun dah cukup banyak dah. Okay, ini apa yang kita nak highlightkan yang this industry ni akan evolve. Okay, akan tak bermaksud industri minyak dan gas ni akan tetap ada sampai bila-bila sebab macam kita tak akan berubah dalam sekelip mata lah pergi ke industri solar semua tu. In fact macam Petronas pun kita dah berubah kepada energy. Kita ada renewable energy, kita ada new energy. Okay, sebab even company Petronas pun kita evolve. Bukan setakat minyak dan gas saja. Kita dah macam-macam. Kita ada petrochemical. Okay, yang buat daripada industri hiliran. Okay, yang buat plastik, buat makanan. Semua tu adalah industri hiliran daripada oil and gas. Bukan setakat oil and gas saja. Oil and gas ni besar. Bukan setakat minyak. Okay. Okay. Last question. Yeah. Foundation dekat UTP boleh diiktiraf ke universiti lain tak bila kita buat foundation kat UTP? Tapi dia tak nak tamu kat UTP habis foundation di UTP. Okey, untuk kalau habis foundation kat UTP, okey macam saya cakap tadi, UTP ni kita diiktiraf oleh Malaysia Qualification Agency which is untuk Malaysia sahaja. Tetapi ada juga macam kalau foundation ni diiktiraf di tempat-tempat lain, itu bergantung kepada universiti-universiti yang tertentu. Yang mana partner universiti tu dia terimalah. Kalau yang bukan partner tu saya tak tahu dia terima ke tak. Itu kena check dengan universiti masing-masing lah. Macam juga kalau adik-adik buat foundation contohnya buat foundation dekat Indonesia, foundation universiti kat Indonesia. So bila masuk ke UTP, kita nak masuk ke degree UTP, kita akan tengok jugalah apa foundation yang adik-adik tu belajar. Okay. In general, kebiasaannya dia akan diterima lah kalau subjek tu relevant ataupun subjek tu sama. Macam semua universiti di dunia tu dia hampir sama lah. Dia tak ada beza banyak lah. Okay, Cik Tajuh. Last word. Ya, okay. Saya ucapkan terima kasih dan juga untuk adik-adik semua, saya nak ucapkan selamat maju jaya dan juga semoga adik-adik dapat menjawab ataupun dapat berdepan dengan SPM 2020 kan.
Tetapi dibuat di tahun 2021 ni dengan jayanya insya-Allah supaya dilapangkan dilapangkan dan ditenangkan fikiran adik-adik untuk menjawab soalan-soalan SPM tu nanti. So masih ada banyak lagi masa, lebih kurang sebulan lagi kan. Sebulan lagi insya-Allah supaya adik-adik dapat berusaha bersungguh-sungguh dan juga seterusnya dapat bertawakal. Tawakal supaya adik-adik dapat keputusan SPM 8A+ ataupun 9A+ lah siapa yang ambil 9 subjek kan. Okey, saya rasa itu saja pun dah pukul 10 lebih. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Syahid kerana menjemput saya dan juga kepada adik-adik semua. Adik-adik kalau boleh, kalau ada masa